Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat? Baik, sihat alhamdulillah. Dah makan belum? Banyak jawab belum ni. Yang biasanya yang cakap belum ni, dia nak suruh saya, brother, aku cepatlah ceramah. Perut lapar. Kan, makanan dah tersedia kan? Baik, alhamdulillah. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan sebentar tadi untuk bersama menunaikan solat maghrib. Dan juga terima kasih kepada pihak pengurusan surau kerana sudi menjemput saya untuk kesini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Baik, sebelum kita berbicara lanjut tentang topik berkenaan dengan Maulidur Rasul. Jadi ini adalah kali pertama yang saya di sini. Dan sebelum ni ada di kalangan kita pernah berjumpa? Pernah? Ya? Mana? Masjid Asy-Syarif. Okey. Alhamdulillah. Tapi saya rasa majoritinya tak pernah kita kenal kan? Jadi kita ikut pepatah Melayu lah kan? Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita dah kenal, kita mula bercinta. Baik, insyaAllah. Just izinkan saya untuk perkenalkan ini. Baik, nama saya, bagaimana tadi Haji dia memperkenalkan saya. Nama saya ada tak macam mirip watak Jet Li dalam cerita Once Upon a Time in China tu? Apa watak dia tu? Wong Wei Hong kan? Kan kena lagi sikit kan? Wong Wei Hong tu tak? Kalau W tu letak W, letak tulis F, dia akan jadi Wong Wei Hong. Walaupun hari ini saya pakai baju Cina, tapi bukan sini nak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana nak berkongsi. Okey? Dan jangan tanya saya soalan, Wong Wei Hong tu Islam ke? Saya tak tahu. Tapi confirm insyaAllah Wong Wei Hong ni Islam. Baik, setelah kembali ke Islam pada tahun 2005, saya telah memilih nama Firdaus Wong Wei Hong. Tak ada Muhammad dan tak ada bin Abdullah, dan sudah tentu tidak ada binti Abdullah. Rasa-rasanya lah kan tuan-tuan dan puan, menukar nama ataupun menambah nama kepada bin Abdullah ataupun binti Abdullah ini merupakan ajaran Islam ataupun tidak? Wajib tak kalau orang nak masuk Islam dia ditukar nama? Tak wajib kan? Tapi kita lihat balik, mungkin kita ada kawan yang kembali pada Islam kan, 10 tahun lepas, 20, 30 tahun lepas diwajibkan bin Abdullah. Betul tak? Seolah-olah kalau orang tu dia masuk Islam tak bin Abdullah, tidak sempurna keimanan dia. Betul tak? Tetapi kita dapat apa indikasi pengajaran iktibar daripada sini? Betul tak? Amalan bin Abdullah apabila orang memeluk Islam sangat popular, sehingga kan ramai yang mengatakan, menganggap ini adalah ajaran Islam. Ini memberikan indikasi kepada kita, tak kisahlah kita ini yang lahir dalam keluarga Islam ataupun yang kembali kepada Islam, bahawa dalam Islam apa yang popular belum tentu datang daripada Islam. Setuju? Kalau tak check, kita senang saja. Saya nak minta dalil yang kata wajib tukar nama, saya tak jumpa. Tetapi saya dapat dalil banyak daripada Quran dan Sunnah yang mengatakan haram tukar nama. Nak dalil dia? Senang saja. Saya start dengan sirah. Ini baru mukadimah, belum masuk lagi. Di zaman Nabi SAW, ada tak sahabat, ada tak orang Arab masuk Islam? Kita kenal kan, kalau kita baca sirah yang sekarang ni bulan Rabiul Awal kan, kita akan dengar balik sirah baginda dan sebagainya kan. Kita dengar tak nama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, dan begitu banyak lagi sahabat. Ada kan nama? Tapi tidak, saya tak nak sebut kok nama dia orang. Kenapa nama mereka semua tak ada bin Abdullah kat belakang? Kan kalau masuk Islam wajib tukar bin Abdullah, kenapa mereka tak ada bin Abdullah? Betul tak? Dan dalam Quran
surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-5. Nabi SAW, apabila baginda, anak angkat dia siapa? Nama apa? Zaid bin Harisah. Betul kan? Tetapi apabila baginda menukar namanya kepada Zaid bin Muhammad, Allah SWT menurunkan ayat tersebut yang mencela baginda sendiri, kata, tukarlah balik namanya kepada bapa dia, sesungguhnya itu lebih adil. Dekat. Nak lagi daripada sunnah, daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis dia? Dalam Sahih Bukhari. Baginda bersabda, jikalau seseorang itu menukar nama bapa dia dengan sengaja, maka haram baginya syurga, walaupun dapat dihibur daripada jauh. Dahsyat tak? Tapi seolah-olah kita, kalau orang masuk Islam, mesti nak bin Abdullah kan? Jadi ini untuk pengetahuan kita, dan saya percaya ramai di antara kita pun dah tahu tentang ini. Itu perkara pertama. Yang kedua, kalau bila kita sebut tentang bangsa Cina ni, apa agama mereka? Buddha. Tetapi sebenarnya masyarakat Cina bukan sahaja di Malaysia, di Singapura, Hong Kong, China, Taiwan, di mana sahaja masyarakat Cina ini berada, mereka sebenarnya menganut agama BTC. Pernah dengar tak BTC? Saya percaya kat Meru ni banyak orang Jawa kan? Jawa kan? Bukan BTC tu bukan bulu tempe calok. Bukan. Dan bukan botak cik. BTC ni merujuk pada Buddhism, Taoism dan Confucianism. 3 agama diamalkan serentak. Jadi saya pun mengamalkan sebagaimana dahulu, beramal ikut-ikutan. Baik. Perkara kedua. Perkara ketiga tentang diri saya. Di sini saya percaya ramai yang suka tengok bola, betul tak? Semalam baru start dengan Liga Malaysia kan? Alhamdulillah, sebelum ini juga saya pernah juga mewakili pasukan kebangsaan awal 21 tahun, pasukan percobaan. Kira tahun 2002. Bawah 21 tahun bersama dengan Safi Sadi. Ini kira cerita 12 tahun yang lepas. Kalau tengok cerita, kalau tengok gambar-gambar lama, memang fit lah. Tapi sekarang ni, fit tu, I kena tukar jadi A, fat. Lain benar. Okay, sorry ya, itu saya cakap gatal, ada resiko sikit. Okay. Perkara keempat, sebelum pergi ke perkara terakhir, sebab hari ini bukan nak cerita pasal kisah saya, tapi ini bukan di mana. Ya, perkara keempat adalah kalau tuan-tuan perempuan ada tengok di TV Al-Hijrah pada bulan Ramadan yang lepas, ya, saya juga adalah pengacara rancangan Tetamu Masjid Cina di TV Al-Hijrah yang telah disiarkan pada bulan Ramadan lepas, 13 episod. Ya, iaitu penggambaran lebih kurang 5 minggu di China dan Hong Kong. Itu perkara keempat. Sudah, perkara terakhir yang biasanya penceramah tak bagi tahu, tapi saya nak bagi tahu. Alhamdulillah, rumah saya dah bertangga, mata dah bercahaya. Kena puisi sikit kan. Kalau dengan orang Melayu ni kan, dia tak berisik pun, dia tak terus berisik. Dia masuk rumah tu, cantik langsir kau ni kan, mana kau beli? Tengok tu kan, semua cerita. Tak ada orang sebenarnya niat, tapi tak nak berisik. Dia pusing satu orang dulu. Baik, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, insyaAllah sekarang kita akan masuk ke tajuk. Apakah tajuk? Sebenarnya tidak ada tajuk diberikan kepada saya, tetapi bersempena dengan Maulidur Rasul ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan tentang menghidupkan semula sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Apa dia sunnah baginda yang telah semakin dilupakan? Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan di muka bumi ini, apakah peranan, apakah tugas, apakah misi paling utama mereka? Kita faham tak misi? Misi itu apa? Ataupun orang kat Meru ni dia merendah diri. Tolonglah saya sikit, saya baru 8 tahun mu'alaf saja tahu. Jangan beri saya. Apa itu misi? Badai. Misi itu adalah nurse. Badai pun. Okey, misi itu mission kan, objektif, tugas, amanah mereka. Betul ke? Apakah tugas, misi setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan? Ajar kita solat? Gitu. Setiap nabi dan rasul. Kita baca Quran kan? Dah khatam kan? Dah buat kenduri pulut kuning kan? Lembu dah ditumbangkan kan? Ada kan? Apa dia? Misi
utama setiap anbiya disebut dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 36, dan juga surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 25. Siapa yang ada Quran boleh buka. Kerana setiap kali saya berceramah, Firdaus Wong Wai Ho yang duduk di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ini, manusia biasa, saya bukan Nabi, bukan Rasul, saya tak maksud, saya boleh buat kesilapan. Tetapi insya-Allah saya yakin kalau Allah, kalau Rasulullah SAW adalah benar. Betul? Jadi saya akan ambil daripada Quran dan Sunnah untuk dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ayat itu apa yang disebut? Allah SWT berfirman dalam ayat itu yang bermaksud, tidaklah aku utuskan satu Nabi ataupun Rasul kecuali untuk mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhi taghut. Apa makna dia mengajak manusia kepada tauhid? Apa dia? Setuju tak kalau saya gunakan perkataan ini? Mengajak manusia kepada tauhid maksudnya adalah berdakwah untuk orang kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Maksudnya ialah dakwah. Kan Allah dah kata setiap Nabi dan Rasul yang Allah utuskan adalah untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kembali kepada Islam. Begini tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu pengertian dakwah? Kadang-kadang disebabkan kita terkeliru bagaimana untuk memahami perkataan dakwah itu sendiri, maka kita beranggapan kita telah lakukan dakwah. Setuju kalau saya katakan dakwah itu bermaksud menyeru, menjemput, mengajak. Betul? Itu dakwah kan? Jadi istilahnya untuk perbincangan kita pada malam ini, boleh tak kalau saya gunakan dakwah ini merujuk kepada dakwah mengajak mereka yang belum Islam kembali kepada Islam? Boleh? Manakala program seperti hari ini, saya lebih suka panggilkan sebagai program Islah. Sebab dalam sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din wa nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Nasihat menasihati kepada perkara yang telah kita lalaikan, yang telah kita lupakan. Maksudnya dakwah merupakan sunnah setiap Nabi dan Rasul. Dah setuju kan? Tak ada siapa nak bantahan? Tak ada? InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi saya berteruskan. Kita dah tahu sunnah paling utama bukan Nabi Muhammad SAW sahaja, tetapi sunnah utama setiap Nabi dan Rasul adalah dakwah. Sekarang ya, isu pula, adakah dakwah ini wajib? Dakwah ini wajib ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Macam kurang confident je. Macam mana? Saya dengar wajib. Bukan wajib kan? Wajib kan? Mana? Wajib ke tak? Alhamdulillah. Saya sangat suka semalam orang biru. Sebentar, kita buat sedikit ujian sikit. Solat 5 waktu wajib tak? Kalau sengaja tak mau solat, aku suka dia tak mau solat. Apa yang kita dapat? Dosa kan? Alhamdulillah. Bulan puasa wajib kan? Puasa? Sengaja tak mau puasa? Dosa, bagus. Zakat kena bayar kan? Wajib kan? Tak bayar? Dosa. Okey, dakwah wajib tak? Tengok makin slow kan suara. Jadi wajib tu buat kan? Kalau kita tak buat, tengok dosa tu dah slow sikit kan? Jadi bila cakap bab solat, tak solat, dosa. Kalau tak buat macam mana? Slow je kan? Kenapa? Kita kata dakwah itu wajib. Kalau tak buat, kita berdosa. Kita ambil sedikit, lihat balik tahun lepas 2013. Tadi kita kata dakwah maksudnya ajak orang yang belum Islam ni masuk Islam, kembali kepada Islam kan? Kita dah ijma' dah setuju dah kan? Tak boleh dah dibangkang sebab dah ijma', fatwa dah keluar. Okey, begini. Sekarang kita kata tahun lepas 2013, siapakah di antara kita dalam surau ini sepanjang tahun lepas ada pernah melibatkan diri dalam program dakwah ataupun kita pernah berdakwah? Angkat tangan. Ataupun yang angkat tangan ni tak buat, yang semua angkat tangan ni buat. Terbalik.
Oh, tahun lepas tak apa, orang dia no problem. 5 tahun kebelakangan ini, apa tak ada? 10 tahun, jadi kata wajib 20. Macam mana ni? Kalau satu hari kita tak solat, kita berdosa kan? Dosa berat kan? Wajib kan? Sini 10 tahun, 20 tahun kita tak buat dakwah. Macam mana? Peringkat dosa dia macam mana? Kita kena buat dosa tu macam CG rosak, betul tak? Dosa, betul. Dosa kan? Maksudnya setiap hari yang kita tak buat dakwah, kita berdosa. Begitu ke? Kan tadi kata dakwah wajib kan? Ada mungkin yang berpendapat, saya nak tukar pendapat. Saya rasa dakwah itu tak wajib. Dia fardu kifayah. Nak tak saya bagi dalil dakwah itu wajib? Saudara saja, ayat dia pendek saja. Nabi kata, sampaikan walaupun satu ayat. Ada tak Nabi kata apa? Dia kata, tak apa, sampaikan walaupun satu ayat. Dan ini adalah fardu kifayah. Tak ada kan? Nabi kata, sampaikan walaupun satu ayat. Cukup tak ayat ini mengatakan dia wajib ke atas setiap Muslim? Mungkin ada kata, brother, tak boleh ambil macam ni, brother. Dalam Quran dan Sunnah, bukan ayat ni saja. Bukankah dalam Quran, dalam surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 104, Allah kata bahawa hendaklah sebahagian kamu, sekelompok kamu, segolongan kamu bangkit dan mengajak manusia kepada kebenaran dan menjauhi kemungkaran. Kan itu kata Allah sekelompok, bukan semua. Isunya ialah, iaitu adalah tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan kepaharan. Contoh, nak bagi fatwa. Semua orang boleh bagi fatwa tak? Tak boleh. Betul tak? Itu adalah sekelompok. Kalau ada orang yang boleh berfatwa, mereka telah memahami, telah menghafal Quran, mereka memahami usul fiqh, maqasid syariah, ulum Quran, mustalah hadis, mereka memahami disiplin ilmu. Betul tak? Dengan adanya mereka ini yang mahir, kita semua telah terlepas daripada beban. Itu dia. Tapi betul tak Nabi kata mencari ilmu itu merupakan satu fardu ain ke atas setiap Muslim. Yang itu juga adalah sampaikan walaupun satu ayat. Kita kata itu adalah wajib. Kita di sini dalam surah ini, saya nak buat satu kajian. Kita ini sayang Nabi SAW ataupun tak? Sebab saya cakap sayang Nabi pun tak ada orang pun jawab saya. Siapa? Tak apalah, beginilah. Siapa yang tak jawab tu maksudnya dia tak sayang Nabi. Sekali lagi saya tanya, kita kat sini semua ni dalam surau ini kita sayang tak kepada Nabi Muhammad SAW? Beginilah cara nak paksa orang jawab. Kalau tak jawab, boleh kita orang jawab sini. Kita kata sayangkan. Apa tanda kita sayang? Kalau kita, tuan-tuan dah kahwin kan, ramai dah kahwin kan? Kalau kita sayang isteri, apa tanda kita sayang kat isteri? Kan biasa isteri akan tanya, Habis, kalau sayang kat ni, apa tandanya? Apa tanda kita sayang kat isteri? Tinggalkan dia. La ilaha illallah. Jangan tinggalkan dia. Apa tanda kita sayang? Memanjir-manjirkan. Ada tak puan? Ada. Alhamdulillah. Bahagia isteri abang. Kalau puan sayang kepada suami, apa yang puan buat? Masak. Kalau tak masak tu tak sayang lah. Begini, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, istilah bila kita kata sayang, bila kita kata cinta, Allah dah bagi tahu kepada kita bagaimana untuk membuktikan cinta kita itu. Terutamanya cinta kepada Nabi SAW. Cakap saya tak penting. Apa yang Allah cakap itu lebih penting. Dalam surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 31, Allah bagi tahu, Allah perintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kita lah kan? Kepada kita. Okey? Jikalau mereka menyayangi Allah, maka ikuti siapa? Ikutilah aku. Maksudnya aku tu siapa? Rasul kan? Betul ke tidak? Maksudnya, jikalau tanda kita sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi, maka wajib untuk kita ikutnya. Apabila kita kata cinta, cinta mesti disertakan, diiringi dengan iktibar. Apa itu iktibar? Iktibar itu adalah ikut. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata,
Jikalau kamu mendapati sunnah Nabi SAW, maka ittiba'lah, walaupun ia bercanggah dengan kata-kata manusia. Ini Imam Syafi'i rahimahullah yang kata. Imam Syafi'i suruh kita, kalau jumpa sunnah dia, ikut sunnah dia. Sekarang kita dah tahu kan, dakwah itu wajib kan? Itu sunnah Nabi kan? Kita nak ikut tak? Kita nak ikut kan? Tetapi kan tuan-tuan dan puan, sekarang ni majoriti kita ikut tak? Yang mungkin kita kat dalam ni alhamdulillah lah ada buat. Yang kat luar macam rakan-rakan kita yang tak hadir pada hari ini, ramai yang tak kan? Kita kata kita sayang Nabi kan? Bukankah di akhirat kelak kita nak harapkan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam? Begitu banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala berkata tentang ganjaran. Kita di sini di dunia, kita buat bisnes kan dengan sesama manusia. Sesama manusia bila kita buat bisnes, confirm tak? Confirm pasti berjaya tak? Pasti? Belum tentu. Tak ada kepastian kan? Walaupun rakan kongsi kamu adalah Tony Fernandez ataupun Syed Mokhtar Al-Bukhari, tak confirm betul tak? Tapi betul tak? Bila berniaga di dunia, kita berusaha begitu keras, siang malam, tidur 4 jam, sanggup kerana untuk melihat bisnes kita naik dan agar kita dapat kaya, betul? Itu dengan manusia. Rasa-rasanya kan, buat bisnes dengan Allah ni, confirm kaya tak? Tak kaya? Confirm kaya kan? Dalam mana? Dalam surah Sof, surah ke-61 ayat 9 dan 10. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu jenis perniagaan? Perniagaan di mana engkau berjihad di jalan Allah dengan nyawa dan harta engkau. Ini berniaga dengan Allah tau. Nak tak berniaga dengan Allah? Nak kan? Allah menjanjikan pahala. Kalau sekarang kan, saya ada bagi satu jongkok emas besar. Saya rasa kalau besar macam ada 3 kilo pun. Kalau 3 kilo saya rasa kalau ikut harga pasaran sekarang ambil lebih kurang 500,000. Nak tak kamu? Tak, kalau saya nak pakai tak boleh kita. Kalau you ada bagi saya kan. Zuhud betul lah kan? Nak kan? Tak jongkok emas. Kita lihat pahala yang dijanjikan oleh Allah menerusi Nabi. Apa yang Nabi kata? Ketika perang Khaybar, Nabi SAW menyerahkan panji Islam kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau pergi perang, kita lah general, kita nak hantar tentera kita pergi perang. Apa pesan kita kepada tentera kita biasanya? Sampai kat medan, bunuh mereka. Jangan tinggalkan sisa mereka. Kalau ada anjing pun bunuh, kalau ada kucing pun kasih bunuh, kalau ada lipas sekali bunuh. Betul tak? Kita hapuskan tentera mereka. Itu bila kita perang kan, kita kan, Nabi pesan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi kata, wahai Ali, Allah akan menangkan engkau, akan menangkan Islam dengan engkau. Dan apabila engkau sampai ke medan pertempuran, perkara pertama yang harus engkau lakukan adalah serulah mereka ke Islam, ajak mereka ke Islam. Ini Nabi cakap. Betul tak? Kalau medan perang, biasanya kita nak fikir nak bunuh orang ni. Ini Nabi tunjuk kepada kita, dakwah itu utama. Dakwah dulu, baru perang. Hari ini kat Malaysia, kita belum dakwah, dah tak perang lah. Betul tak realitinya begini? Ikut sunnah siapa sebenarnya? Kita kata kita sayang Nabi, tapi sunnah Nabi yang dah tunjuk, kita tak ikut. Dan Nabi kemudian menyambung. Nabi kata, dan untuk Allah memberikan hidayah menerusi engkau, ini ganjarannya tuan-tuan dan puan-puan. Untuk Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau adalah lebih baik daripada segala isi yang ada di dalam langit dan bumi ini. Bila disebut isi yang ada di langit dan bumi ini, termasuk tak dengan emas-emas yang ada dalam perut bumi? Berapa bilion itu? Berapa trilion? Tak ada kira kan? Kaya tak? Bayangkan benda ini yang digunakan sebagai pajakan kita di akhirat. Ada tak
peluang yang tinggi untuk ke Jannatul Firdaus? Ada kan? Ini Allah janji. Dan dalam satu riwayat lain, Nabi kata, untuk Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau adalah lebih baik daripada unta merah. Jangan kata itu dululah. Kalau sekarang, kalau kita dapat berdakwah dan Allah SWT memberikan hidayah kepada seseorang melalui usaha kita, dan keesokannya bila kita dah buat semua tu, tiba-tiba kat depan rumah kita ada kereta Ferrari sebiji. Syok tak? Itu baru Ferrari tau. Kalau kita ambil riwayat tadi, segala yang ada di isi bumi ini, di langit dan bumi, macam mana? Lagilah kita happy. Ini bisnes. Allah janjikan pahala yang begitu banyak kepada setiap kita. Tapi kita rebut tak? Kita tak rebut. Saya bagi contoh tuan-tuan perempuan. Kita semua nak pergi ke Jannah. Nak saya paksa jawab lagi ke? Kita semua nak pergi ke Jannah? Tak pergi ya? Kalau kat dunia kita nak berjaya bisnes, betul tak kita akan beli buku, kita akan ikut contoh orang yang telah berjaya dalam bisnes? Confirm kan? Sekarang ni, saya nak tanya. Dalam satu hadis, ada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Betul? Namakan 10 sahabat tersebut. Jam kan? Lepas tu mungkin ada orang tengok komplain kot. Apa ni Tuan Haji? Jemput malam ni baik tanya uji kita pula. Tukar kan? Daripada 10 tu, insyaAllah kita dapat 4 kali. Khulafah Ar-Rasyidin yang ada kan. Tapi kalau nak ingat semua 10, mungkin tak ingat pun kan. Betul tak? Jarang yang dapat ingat 10. Tapi cuba kan. Kalau yang suka tengok bola ni, saya tanya ni, musim lepas Barcelona, kesebelasan utama ni siapa? Jangan kata kesebelasan utama, tuan-tuan ni. Kata pemain simpanan dia, reserve dia pun dia tahu. Jangan kata tahun lepas, dia kata 3 musim yang lalu pun tak apa. Boleh ingat semua nama. Sebab ingat, ini sahabat yang telah dijanjikan syurga. Yang pasti ada sesuatu yang telah mereka lakukan sehingga Nabi menjanjikan syurga untuk mereka. Yang insya-Allah, betul tak? Kalau kita ikuti jalan yang telah mereka telusuri itu, insya-Allah kita pun ada cara nak ke jannah kan? Bukankah dalam solat tadi apa kita baca? Surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan sebagaimana orang yang telah engkau redai. Betul tak? 10 sahabat ini adalah yang telah diredai oleh Allah. Kita ingat tak? Kita rujuk tak? Kita pernah baca tak sirah kehidupan mereka? Mungkin cerita artis lagi kita tahu. Bila mereka beranak pun kita tahu. Anak nama apa? Kan? Rosita Cewan, dia kahwin berapa juta pun kita tahu. Cuba tanya, berapa banyak Abu Bakar telah korbankan harta dia di jalan Allah demi membantu jihad bagi kita tahu. Tanya, kita tahu. Betul tak? Apakah pengorbanan yang Abdul Rahman bin Auf lakukan untuk berhijrah ke Madinah? Kita tak tahu. Kita kenal nama, tapi kita tak kenal perjuangan mereka. Kita kata kita nak ke jannah, tapi tindakan kita tuan-tuan puan-puan tak seperti kita nak ke jannah. Seolah-olah pula kita ini dah shot dekat dahi confirm jannah. Sorry ya, mu'alaf ni agak pedas sikit. Sebab saya percaya orang Jawa ni dia boleh makan pedas. So no problem. Kita macam dah cop, ada cop jannah. Itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada sesiapa yang berdakwah mengikuti sunnah baginda. Okey? Tetapi jangan lupa, dengan adanya ganjaran, adanya ancaman. Dalam solat, saya rujuk balik solat. Dalam solat, kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukankah ayat itu bermaksud, ya Allah, jauhkanlah kami daripada golongan yang Engkau laknat dan juga golongan yang telah sesat itu. Betul? Dan kita suruh Allah, amin, perkenankan ya Allah. Siapakah golongan yang Allah laknat dan Allah kata sesat itu? 17 kali sehari ya, kita baca tafsir surah Al-Fatihah saja. Betul tak? Tak apa, saya percaya orang kat Melu ni dia tahu tapi tak mau jawab kan. Ini rendah diri, tak apa. Saya tolong. Golongan yang Allah kata sesat itu,
Yes, betul. Adalah, yang sesat itu adalah Nasrani. Pasal apa? Mereka ada iman, tak ada ilmu. Mereka beriman, tetapi mereka beriman kepada benda yang batil kerana kejahilan mereka. Maka mereka ikut pendeta mereka, rahib mereka. Dan Allah sebut dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 30. Mereka menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan. Mereka jahil, tapi ada iman. Tetapi yang saya nak tunjukkan untuk pengajaran kita adalah golongan yang Allah laknat, iaitu Yahudi. Bila umat Islam buat salah, bila umat Islam ada masalah, bila umat Islam terpesong, kita kata salah Yahudi. Sikit-sikit salah Yahudi, sikit-sikit salah Yahudi. Yahudi laknat Allah. Betul kan? Selalu kita jerit ayat tersebut. Isunya, bukankah Nabi telah memberi peringatan kepada kita? Akan tiba satu masa di mana umatku akan mengikuti umat-umat terdahulu, sehingga mereka masuk ke dalam lubang biawak pun mereka akan ikut. Sahabat bertanya, Rasulullah, engkau memaksudkan Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Tetapi hari ini, Yahudi laknatullah itulah yang kita ikut. Apa punca Yahudi dilaknat? Tahu kan? Mereka ada ilmu tapi tak ada iman. Betul tak? Yahudi ini, mereka telah mengetahui akan lahirnya satu Nabi di tanah Arab. Disebut dalam kitab Torah mereka, dalam Gospel of Deuteronomy, chapter number 9, 18, verse number 18, 18 ayat 18. Akan dilahirkan satu Nabi seperti engkau Musa, seperti engkau Musa, daripada saudaramu, daripada Arab. Betul tak? Sebab itu mereka telah berhijrah ke Madinah lebih awal. Dan malahan mereka mengancam Aus dengan Khazraj bahawa apabila diutuskan Nabi itu, kami akan, Yahudi ini akan bunuh orang Arab. Itu ancaman mereka. Tetapi bila Nabi diutuskan dan mereka telah pergi menguji Nabi untuk memastikan sama ada dia ini Nabi betul ataupun tidak, dan Nabi telah membuktikan, dan mereka juga telah mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang tulis. Betul? Mereka beriman tak? Mereka bukan sahaja tak beriman, yang menjadikan mereka dilaknat oleh Allah ialah mereka tak beriman, malahan menyembunyikan kebenaran dan suruh orang lain jangan beriman. Betul? Sekarang hari ini kita, umat Islam, yakin tak Quran yang kita baca setiap hari itu adalah kalam Allah? Sebab dia tak yakin juga. Saya suka ceramah dekat tertentu. Tahu kenapa tak? Sebab yang tertentu kan bila saya cakap dengan dia, yakin tak ini adalah kalam Allah? Yakin! Saya ceramah pun syok. Dan kalau ada rakan-rakan tidur kat sebelah boleh bangun. Kita yakin tak Quran itu kalam Allah? Kita yakin tak Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 85, sesiapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka Allah tidak akan menerima. Dan kita yakin tak Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Dan siapa yang mati tanpa sempat memeluk Islam, maka mereka ke neraka jahanam. Yakin ke tidak? Bagus. Yang kita tahu kan, kita dah sampaikan belum? Kita dah bagi tahu orang belum? Kalau tak bagi tahu, ada tak itu menyembunyikan kebenaran? Jangan jawab saya. Saya tahu akan ada yang marah dengan saya. Kita tak bagi tahu maksudnya kita menyembunyikan kebenaran. Boleh tak saya kias begitu? Ataupun kias saya tak betul? Tak apa, saya terangkan. Sekarang ni di dalam Watch ada satu jenis ubat. Ubat ini sangat istimewa. Dan mungkin ibu bapa tuan-tuan dan puan ataupun insan yang tuan-tuan dan puan sayangi hidup mempunyai sejenis penyakit kronik, sangat-sangat kronik, tahap terakhir. Kalau tak jumpa ubat dalam masa seminggu akan meninggal. Saya ada ubat. Saya tahu orang yang anda sayangi itu mempunyai penyakit, dan saya tahu insya-Allah ubat ini mampu menyembuhkan dengan izin Allah. Apa saya buat? Saya lari. Saya tak mau bagi tahu. Saya ada ubat.
Kenapa? Ubat aku. Sebenarnya bulan pun tak bagi. Engkau tak pernah datang tanya aku ada ubat ke tak ada. Engkau kenalah datang tanya aku. Yang mati tu orang kau, bukan aku. Yang mati tu saudara kau, orang yang kau sayangi, bukan aku kenal dia. Apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan confirm tak bagi saya keluar surau ni, betul? Apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan marah saya? Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan akan marah saya. Kata, you tahu, you punya itu ubat boleh selamatkan. Kenapa you tak bagi tahu? Dan kalau saya bagi alasan kata, you tak nak mari cari saya. Apa tuan-tuan dan puan-puan akan jawab saya? Lu tahu ada orang sakit mah, dia sakit, lu tahu lu ada ubat, kasih dia lah. Common sense, betul tak? Common sense? Ya. Sekarang ni, kita ada ubat tak? Siapa yang sakit sekarang? Orang yang belum Islam kan? Mereka penyakit apa? Penyakit syirik. Kita ada ubat tak? Kita tahu tak ubatnya adalah dalam Islam? Ubatnya adalah mereka bersyahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tahu kan? Itu ubat dia kan? Kita dah bagi tahu. Tak bagi tahu tu seolah-olah menyembunyikan kebenaran, betul? Betul tak? Pada sifat Yahudi yang kita lakukan itu. Apa beza kita dengan mereka? Minta maaf kan? Saya sebenarnya memang dah nekat dah. Saya datang ni selama tak apa, sekali tu tak apalah. Walaupun ni orang tak boleh jumpa saya pun tak apa. Sebab saya percaya, saya sebagai Muslim, Allah bagi tahu dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dibagi ke semua manusia kerana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan saya rasa saya telah gagal untuk menjadi seorang Muslim dan saya telah mengkhianati hidayah yang Allah bagi kepada saya. Jika saya diberikan peluang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, tapi saya sembunyikan tentang Allah. Dan saya cakap apa yang tuan-tuan dan puan-puan suka. Senang je, saya buat tuan-tuan dan puan-puan gelak, happy, relax, nyanyi lagu Bollywood sikit, nyanyi lagu dangdut sikit, alhamdulillah semua ya balik. Saya boleh, bukan tak boleh. Tapi itu bukan tugas saya diutus ke sini. Itu bukan sebab Allah bagi hidayah kat saya. 8 tahun lepas, saya seorang yang bukan Islam. Hidayah Allah bagi saya datang dengan tanggungjawab ini. Dan saya tak mahu di akhirat kelak Allah mempersoalkan saya, kenapa saya mengkhianati hidayah yang Allah bagi. Betul tak hari ini kita umat Islam mempunyai sifat Yahudi itu yang menyembunyikan kebenaran? Allah bagi tahu. Allah bagi tahu, bukan saya bagi tahu. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42. Janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil setelah, dan juga jangan kamu menyembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahuinya. Ini diturunkan untuk Yahudi. Sebentar saya akan ulang. Surah Al-Baqarah juga surah kedua ayat 159. Ini Allah kata, bukan kata Firdaus Wong Waiyong. Bukan. Allah kata, laknat Allah ke atas mereka yang telah diberikan kitab tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Ada tak ayat ni? Bukan kata saya kan? Allah kata laknat. Maka laknatlah apa yang ada di langit dan bumi ini, hatta semut yang berada di dalam lubang pun akan melaknat kita. Walaupun ayat ini diturunkan untuk Yahudi, mungkin ustaz-ustaz yang mengajar tafsir boleh betulkan saya mu'alaf. Saya pun belajar tafsir sikit, tapi ilmu tak banyak lah, sikit-sikit saja ada. Betul tak? Dalam ilmu tafsir, dia tidak melihat kekhususan sebab ayat itu diturunkan, tetapi dia melihat keumuman lafaznya sebagai pengajaran iktibar. Betul ke tidak? Jadi sekarang kita ada tak sifat yang Allah laknat kita tau, kita tak rasa pun. Kalau solat, kita dah solat maghrib, solat isyak kita lewat-lewatkan, kita rasa kurang selesa. Sebab apa? Kita tahu ada kewajipan yang perlu kita buat. Kita rasa tak boleh nak tidur. Walaupun dah tidur, kita akan kerap bangun sebab mimpi ngeri. Tapi kita tak buat dakwah yang merupakan kewajipan yang Allah kata laknat Allah ke atas mereka yang menyembunyikan kebenaran itu. Kita tak rasa apa. Sehingga Allah kata laknat tau. Serius tak kalau Allah kata laknat? Serius.
Itu bagaimana perasaan kita tuan-tuan dan puan? Kita tak rasa apa. Ini Allah yang kata, jangan kita menjerit laknat Allah, Yahudi laknat Allah, tapi sifat mereka itu yang kita hidup. Dan jangan di akhirat nanti, peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan, jangan di akhirat nanti Allah tanya kepada kita, apa yang telah engkau lakukan dengan hidayah aku berikan kepada engkau. Aku bagi engkau lahir dalam keluarga Islam, apa engkau buat? Engkau ada pergi kedai kopi tak? Pergi kedai peruncit Cina tak? Yang bukan Islam, ada? Ada rakan sekerja Islam yang belum Islam tak? Ada. Kita jawab ada. Kita tak boleh menipu depan Allah. Ada tak rakan sekolah kamu yang dulu bukan Islam, yang kamu masih cintai, ada kontak? Ada. Ada tak kawan yang kamu minum teh tarik, cakap pasal politik, cakap pasal bola, cakap pasal shopping, memasak? Ada tak? Ada. Lalu Allah tanya, apa yang kamu dah buat dengan hidayah yang aku bagi? Kamu ada bagi tahu kat mereka tak? Apa punya kita? Kita happy kan? Happy memang happy. Di akhirat kita berbisu 1000 bahasa. Kita rasa kita selesa, tapi ada kewajiban. Itu tentang ancaman. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita kata kita sayang Nabi kan? Haji pertama Nabi SAW dan haji terakhir, Nabi hanya pernah buat sekali saja haji. Sekali saja. Mungkin ada biasanya kita dah banyak kali. Dalam baginda perjalanan ke haji, Wahyu surah Al-Maidah surah kelima ayat 67, Allah SWT pun turunkan ayat, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, jikalau engkau tidak menyampaikan adalah seolah-olah engkau tak pernah sampai. Apa Nabi buat? Nabi berhentikan rombongan, lalu Nabi mula berkhutbah yang kita kenali hari ini sebagai khutbah terakhir baginda. Kalaulah perumpamaannya, ibu bapa kita nak meninggal, mereka tinggalkan wasiat. Wasiat itu penting tak? Penting. Tetapi kalau dalam wasiat tuan-tuan dan puan, mereka, ibu bapa kita tinggalkan wasiat, wasiat itu mereka ulang 2 kali. Penting ke tidak? Bukan penting tak? Dah sangat penting. Perkara pertama, wasiat mereka yang pasti kita akan laksanakan adalah yang diulang 2 kali itu. Sebab itu menunjukkan kepentingan benda itu baru diulang 2 kali, betul tak? Begini, perenggan pertama ketika Nabi berkhutbah, Nabi kata, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang akan aku sampaikan. Ini saya nak tuan-tuan rasa suasana sahabat radhiyallahu anhu ketika mendengar khutbah baginda. Nabi kata, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang akan aku sampaikan ini. Kerana aku tidak tahu adakah aku akan bersama dengan kalian lagi selepas tahun ini. Ini ayat terakhir daripada perenggan pertama. Nabi kata, maka hendaklah kamu yang berada di sini sampaikan kepada mereka yang tidak berada di sini, yang tidak dapat hadir bersama dengan kita. Perenggan pertama, ayat terakhir. Perenggan terakhir, ayat terakhir. Nabi kata, hendaklah kamu yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir pada hari ini, dengan harapan mereka akan lebih memahami daripada kamu yang hadir pada hari ini. Betul? Bukan cakap saya hadir dalam khutbah. Saat itu, ini penghujungnya, Nabi tanya sahabat, adakah aku telah menyampaikan kepada kalian semuanya? Sahabat berkata, ya Rasulullah. Saat itu Nabi menunjuk, ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan. Waktu itu turunlah surah Al-Maidah surah kelima ayat ketiga. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmat bagimu, dan telah kupilih Islam sebagai agamamu. Setelah Nabi SAW membacakan wahyu ini yang terakhir ini,
bahawa Islam telah lengkap, apa yang terjadi? Apa reaksi para sahabat radhiyallahu anhum? Mereka menangis. Kenapa? Isunya bukan mereka menangis. Kita nak tahu kenapa mereka menangis. Dan kita kena juga tahu kenapa mereka boleh menangis. Bukan sahaja nak tahu mereka menangis. Dua perkara. Yang pertama, mereka tahu dengan turunnya ayat ini, tugas Nabi Muhammad SAW, yang menjadi kawan mereka, yang menjadi menantu mereka, yang menjadi teman sejati mereka, yang menjadi pemimpin mereka, yang begitu dekat dengan mereka, telah selesai. Bila tugasnya dia telah selesai, maka mereka tahu dia akan wafat tidak lama lagi. Jasad baginda sallallahu alaihi wasallam itu yang mereka telah pertahankan dengan nyawa mereka sendiri, dengan tulang mereka sendiri, tak di perang Uhud, mereka mempertahankan Nabi. Sehingga ada yang syahid demi nak mempertahankan jasad yang mulia itu. Sekarang persoalannya, kita ada peluang tak nak mempertahankan jasad baginda? Dah hilang peluang kan? Tapi ada tak kita ada peluang tak untuk mempertahankan dan meneruskan sunnah Nabi yang mulia itu? Adakah tidak? Adakah kita juga mau kehilangan peluang untuk mempertahankan sunnah setelah kita hilang peluang mempertahankan jasad? Kita tak mau. Mereka menangis sebab mereka mempunyai perasaan sayang kepada Nabi SAW. Kalau sekarang ni saya cerita tentang perempuan tentang saat-saat kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai di antara kita dalam surau ini akan menitikkan air mata mendengarkan perjuangan baginda? Mungkin tak ramai kan? Bagaimana pula jika saya ceritakan tentang saat-saat kewafatan, kematian insan yang kita sayangi, terutamanya ibu bapa kita yang menjaga kita dari kecil? Kita pasti akan menangis bila terkena ibu bapa kita, betul? Tetapi kenapa dengan Nabi Muhammad SAW yang kita kata sayang, yang kita kata cinta itu, bila dicerita pasal dia, kita langsung tak ada perasaan? Kenapa kita tak boleh menangis kerana dia? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita kata kita sayang Nabi, kita kata kita cinta Nabi. Setiap tahun bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, tanda kecintaan kita rupa-rupanya hanyalah berarak di jalanan, buat ceramah, tapi sebenarnya sirah kehidupan baginda kita tak kenal siapa baginda, perjuangan baginda, pengorbanannya untuk kita, jasanya untuk kita, dan kita tak ikut usulan. Cinta kita, cinta di bibir sahaja. Kita tak kenal dia hakikatnya. Kalau kita kenal, confirm kita akan tahu apa yang dia nak kita buat. Kenapa selama ini kita lalai melakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tahu setelah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tugas menyampaikan Islam ini terletak pada siapa? Tak payah sampaikan kan? Tugas tu dah sampai kepada mereka. Tak sampai kepada siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu anhum, betul? Berat benda tu di bahu mereka. Sebagaimana dalam satu riwayat, Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW meletakkan kakinya di atas perut aku, dan di saat itu turunnya wahyu kepada baginda, dan terasa begitu berat sehingga aku rasa kaki aku ini nak patah. Hari ini kita baca Quran, kita tak rasa berat pun. Kita baca, kita tak baca pun surahat Allah. Allah suruh kita buat ni, kita tak buat. Allah suruh kita jangan buat, kita buat. Tak rasa berat apa pun. Nabi suruh kita sampaikan, kita pun tak sampaikan. Berat apa? Tak berat apa pun, kita tak rasa. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalaulah para sahabat radhiyallahu anhum itu, mereka mendengar khutbah baginda ini,
yang sepatutnya mereka sampaikan, tetapi mereka mengambil pendirian, mengambil sikap sebagaimana majoriti umat Islam pada hari ini yang berpeluk tubuh tak nak sampaikan Islam ini. Rasa-rasanya 800 yang lapar Islam sampai ke tanah Melayu ataupun tidak? Tak sampai. Kalau tak sampai, rasa-rasanya hari ini orang Melayu di tanah Melayu setuju kalau saya kata majoriti akan masih menjadi penganut agama Hindu, menyembah pokok, menyembah berhala, menyembah semangat. Betul? Dan jikalau orang Melayu di tanah Melayu tidak Islam, bagaimana Cina yang tuan-tuan dan puan sedang dengar ini, dan Cina-Cina yang saya bawa sekalian, dan Iban yang tuan-tuan dan puan bawa sekalian itu boleh kenal Islam, dan mereka boleh masuk Islam? Tak mungkin. Sebab mereka memahami makna kul. Kita baca kul dalam Quran, berapa kali disebut? Tak banyak kan? Kita setiap hari baca kul Allahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun kan? Tak banyak pun. Perkataan kul ini tuan-tuan dan puan 313 kali saja. Apa makna kul? Katakan, sampaikan. Bila suruh kita buat kerja ini, buat dakwah, ajak orang masuk Islam, ajak kawan kita yang belum melakukan kerja-kerja Islam fardu'ain dengan sempurna, ajak mereka. Apa kita buat? Kita bagi alasan, kita bagi dalil Quran lagi menjustifikasi tindakan kita. Apa dia? Kita bagi lakum dinukum waliyati. Banyak cantik muka. Sebelum kita cakap lakum dinukum waliyati itu, ayat pertama surah Al-Kafirun apa? Tadi baru imam baca, Qul ya ayyuhal kafirun. Allah suruh kita kul kepada orang kafir. Kita dah kul belum? Belum kul dah cakap lakum dinukum waliyadin. Boleh tak kalau nanti masa imam jadi imam untuk solat isyak, dia terbalikkan surah Al-Kafirun, dia baca lakum dinukum waliyadin, Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh tak dia ulang, dia start yang pertama ayat tu? Tak boleh kan? Seolah-olah kita masuk solat isyak nanti tanpa wudu, kita solat, lepas habis solat kalau kita ambil wudu, lepas tu kita balik tidur. Sah tak solat? Tak. Hari ini kita Muslim, kita pilih ayat yang bersesuaian dengan nafsu kita untuk beramal. Kita ambil apa yang rasa senang, kita amal. Yang ni tak apa, yang ni kita cari saat ini pada kifayah, ulama' yang kerja bukan kerja lain. Tuan-tuan dan puan, peringatan untuk diri saya dan untuk tuan-tuan. Betul tak dalam Quran, segala yang Allah SWT ceritakan dalam Quran ada iktibar dia, ada pengajaran dia. Ingat tak peristiwa hari Sabat yang untuk orang Yahudi? Kan mereka dilarang pergi ke laut pada hari Sabtu kan? Kita baca itu kan, kita tahu kan? Saya nak buat peringatan sikit. Dalam cerita ini Allah melarang Yahudi pergi ke laut pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Jadi khilaf orang Yahudi ini, mereka pergi pasang jalan pada hari Jumaat, mereka pergi ambil hari Ahad. Lalu mereka dah lakukan, mereka telah pulang. Betul tak ada sekelompok yang datang menasihati mereka, kata, kenapa kamu pergi ke laut tangkap ikan? Bukankah Allah dah larang dan tak boleh pergi hari Sabtu? Apa mereka jawab? Mereka macam kita hari ini, Yahudi ni macam kita hari ini, cari alasan. Dia kata, kita tak pergi hari Sabtu, kami pergi Jumaat, Ahad baru kami ambil. Salah tak? Yang Allah kata apa? Tak boleh pergi hari Sabtu kan? Sekarang mereka pergi hari Sabtu tak? Tapi mereka cari alasan tu tak? Itu guna alasannya macam kita kan? Lebih kurang macam kita kan? Ada persamaan kan? Kita kena nyanyi lagu sama-sama kita serupa kan? Kita lebih kurang. Lepas itu dia dah nasihat kumpulan ini, mereka kembali, datang satu kelompok yang ketiga datang. Kenapa korang nak pergi nasihati mereka? Biarlah mereka. Bala Allah akan menimpa mereka. Mereka ini penindas, mereka ini zalimun. Dia kata, kumpulan ketiga dia kata. Apa kumpulan ini? Kumpulan balasan jawapan mereka kepada kumpulan ketiga ini, Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan di dalam Quran.
Penting kan? Kalau ada rekod dalam tu, apa mereka balas? Mereka balas, sesungguhnya kami mahu melepaskan rasa bersalah dan tanggungjawab di hadapan Tuhan kami nanti. Betul tak ayat berikut yang mengatakan bahawa lalu pahala Allah telah turun dan dua kelompok telah ditukarkan menjadi kera dan babi. Kelompok mana? Dua kelompok tu yang pergi ke laut dan satu lagi yang menasihati ni. Yang kelompok ketiga kan? Betul tak? Pelik. Sekejap. Saya salah baca pun. Kenapa kelompok tiga yang kena? Sedangkan yang pergi ke laut orang Yahudi ini, yang pergi ke laut ini. Tapi mereka kena. Mereka tak buat pun. Kenapa yang dia kena? Betul tak? Ini memberikan indikasi kepada kita bahawa mereka pergi ke laut, tapi kumpulan ini tak pergi nasihati mereka, maka mereka dikenakan pahala yang sama. Ada tak kepentingan tuan-tuan dan puan terjadi pada diri kita? Mereka syirik, kita kata lantak mereka pi mampus. Kita cakap kena bakarkan neraka bukan apa mereka. Tapi ada chance kita sekali dengan mereka sebab kita tak sampaikan kepada mereka. Ini Allah bagi indikasi pada kita, bukan cakap saya. Dan saya nak bagi kongsi dengan tuan-tuan dan puan satu cerita iktibar terakhir. Kita pernah dengar negara Andalusia? Betul tak negara Andalusia, umat Islam pernah memerintah Andalusia berapa lama je? Yang terasanya lah 800 tahun kan? Lama tak? Taklah sekejap je kot. Bila kita tak ada kuasa kan, kita nak pergi penjajah negara lain, kita berdoa pada Allah, solat tahajud, tentu kita persiapkan, kita cakap, Ya Allah, tolonglah Ya Allah, berikanlah kami kuasa, berikanlah kami kekuatan untuk menakluk negara tersebut Ya Allah, agar setelah kami menakluk negara, kami akan perintah dengan syariat-Mu Ya Allah, akan kami laksanakan syariat-Mu Ya Allah, akan kami sebarkan Islam ini, ajak orang untuk bertauhid Ya Allah, agar mereka tidak mensyirikkan Kau Ya Allah. Maka Allah bagi chance. Kita pegang tampuk pemerintahan 800 tahun. Bila dapat, kita bergaduh satu sama lain. Sesama umat Islam berdengki. Kita nak rampas kuasa, syariat Allah kita lupa nak laksana, apatah lagi nak panggil orang kepada tauhid. 800 tahun Allah bagi chance. 800 tahun ditarik balik. Nabi 23 tahun saja semenanjung Arab pun tak selesai. Ini 800 tahun pun tak boleh buat. Allah tarik balik. Hari ini kat Andalusia, negara Islam ke negara Kristian? Alhamdulillah. Saya ada sebut Alhamdulillah kan? Jangan marah saya. Nanti tanya saya. Negara India, tuan-tuan dan puan-puan, berapa lama kita takluk ya? Tak lama pun kan? 1000 tahun sahaja. 1000 sahaja. Mana lama? Nabi 1400. Ini 1000 saja. Hari ini negara India majoriti Muslim ataupun Hindu. Muslim di sana hanya 100 juta. Dalam itu kurang 10%. Tetapi kita memerintah 1000 tahun. Hari ini kampung bukan diperintah oleh negara Islam, bukan oleh orang Islam. Orang Islam telah kehilangan kuasa di negara India. Beza. Sama juga Allah cabut balik kuasa pemerintahan. Sekarang saya nak buat kias balik kepada negara Malaysia kita. Berapa lama tadi kita cakap? 800 tahun. 800 tahun ini ada tak? Kita tak minta ya. Tak minta na'udzubillah. Ada tak penyebutan sejarah di Andalusia dan di India berulang di Malaysia? Ada tak kemungkinan? Saya bukan nak takutkan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak ikut matematik kan, saya bukan pada matematik, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong saya matematik. Di Malaysia dianggarkan 65% penduduk Malaysia adalah Muslim. Okey? Tetapi ingat, peratusan Muslim ini juga termasuklah orang yang dikatakan Islam tapi tak amalkan Islam.
orang yang dikatakan Islam tapi menentang hukum Islam, orang yang dikatakan Islam tapi dia telah murtad, bukan Islam, orang yang dikatakan Islam tapi dah masuk Kristian, orang yang dikatakan Islam tapi dah jadi free thinker, tak ada agama. Ada tak kemungkinan? Kalau turun boleh tak jadi lebih kurang dari 50%? 50%. Maksudnya setara dengan yang bukan Islam. Bagus. Dan statistik menunjukkan golongan pengundi yang mendaftar, peratusan yang paling tinggi orang yang mendaftar adalah golongan belum Islam. Mana kalau orang Islam sibuk dengan hiburan, jom heboh, macam-macam. Kalau peningkatan mereka begitu, kita pula pendatang, akhirnya jumlah pengundi yang lebih banyak. Ada tak satu hari kemungkinan negara kita berdiberita oleh bukan Islam, di mana ceramah agama yang hari ini kita adakan dengan bebas, tak perlu nak minta permit, tiba-tiba masa itu negara kita perlu minta permit, nak solat pun kena minta permit. Adakah itu negara yang kita nak tinggalkan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita? Jangan bagi alasan tak apalah itu aku. Jangan kita ingat aku dah tua, anytime bila benda itu terjadi aku dah tak ada. Tapi adakah itu benda yang kita nak tinggalkan untuk anak kita? Saya tak suruh tuan-tuan dan puan-puan ambil parang untuk pergi bunuh orang. Tak. Maksud saya, kita ajak mereka masuk Islam. Kita buat kerja kita. Hari ini kita takut dengan liberalisasi, kita takut dengan LGBT, kita takut dengan Islam liberal, sekular, komando dan sebagainya. Takut ke? Takut tak? Kenapa takut? Buat pun nak takut. Bukankah Allah dah bagi tahu dalam Quran, surah Isra surah 17 ayat 81, apabila datangnya kebenaran, maka lenyaplah kebatilan. Siapa ada kebenaran, tuan-tuan dan puan? Islam. Siapa? Kita kan? Kita ada kebenaran. Kenapa nak takut kepada kebatilan? Ya, seronok. Kita ada kebenaran. Kenapa takut pada kebatilan? Kenapa kita takut? Kita tak yakin ke dengan Islam ni, tuan-tuan dan puan? Kita sibuk dengan agenda agama lain. Apa agenda mereka? Guna perkataan Allah. Apa agenda Kristian? Agenda ini, agenda itu. Kita terlalu sibuk dengan agenda orang sehingga kita terlupa akan agenda Islam. Saya bagi analogi lah. Kat sebelah ni ada satu ladang. Orang lain punya, agama lain punya. Si pemilik ladang ni beragama lain. Dia tiap-tiap hari pergi ladang dia, kerjakan ladang dia. Lepas tu ladang dia dapat buah. Kita pula komplain, mana boleh? Mana boleh dia rajin sangat. Kita sangat sibuk dengan mereka kerjakan ladang, sehingga kita lupa ladang kita sendiri kita tak kerjakan. Salah mereka ke sebab mereka kerjakan ladang sendiri? Salah siapa? Jangan cakap kita. Kalau kita cakap kita, maksudnya orang Islam kita ni cerdik sikit tau. Bila cakap salah kita, ini cara orang Islam fikir. Betulkan saya kalau saya salah. Bila kita cakap kita, dia akan cakap salah kita. Engkau yang salah, aku tak salah. Kita tu dia, bukan saya. Itu cara orang fikir Islam fikir. Tak. Ialah salah saya sendiri. Tak. Itu rumah dia. Tapi kita terlupa, rumah kita pun terletak kat tengah-tengah. Dan rumah semua bersambung. Tak ada orang tolong, terbakar tak rumah kita? Apa buka? Kita pergi dengan hikmah, tak perlu nak demonstrasi. Buktinya untuk semangat bagi tuan-tuan dan puan-puan. Di Pentianan Sabah, Kampung Padang Sipulut, dulunya adalah sebuah perkampungan yang majoriti Kristian. Alhamdulillah, seorang rakan saya, Ustaz Fadli Yusuf, dia telah rajin berdakwah. Hari ini, yang dulunya majoriti Kristian, hari ini majoritinya adalah Islam. Dan telah ada masjid di kampung tersebut yang mengambil lebih kurang 5 hingga 6 jam naik bukit, turun bukit, ikut laluan sungai. Dia pergi buat. Ada tak dia cakap, Allah jabatan agama tak buat, dia pun tak buat, aku pun tak mau buat. Dia ambil sikap apa? Dia ambil sikap, orang yang tak mau buat, aku pergi buat.
Betul kan? Kita perlu ada sikap begini. Kita ada kebenaran. Bila kita jumpa dengan kebatilan, jangan risau. Sebab kita yakin dengan janji Allah, datangnya kebenaran, lenyaplah kebatilan. Dan hadis terakhir yang saya nak kongsi sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan bersama dengan orang yang paling kau cintai. Betul? Di akhirat itu kamu akan bersama dengan mereka. Dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi selepas diri aku." Apa jawab Nabi? Nabi kata, "Wahai Umar, sesungguhnya engkau tidak dikira beriman sehinggalah engkau lebih cintai, lebih engkau sayangi daripada ibu bapa engkau, anak engkau dan diri engkau sendiri." Maka Umar menukar pula. Dia kata, "Ya Rasulullah, sekarang ini engkau adalah manusia yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi, melebihi segala-galanya." Nabi kata apa? "Wahai Umar, sekarang engkau telah beriman, telah sempurna iman engkau." Kita nak tak di syurga nanti, hari kiamat nanti, kita nak tak minum daripada telaga Al-Haud Nabi SAW, yang sekali minum tak akan dah habis selama-lamanya. Kita nak tak dibangkit bersama dengan Nabi? Nabi tunjuk begini tau. Kita nak tak dibangkitkan bersama dengan Nabi? Nabi dah kata, cara dia senang. Kamu kena sayang dia lebih daripada segala-galanya. Ikut dia. Kita nak rencana, kita nak buat. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya ini adalah kadar Allah. Bersempena dengan Maulid Rasul ini, Tuan Haji menjemput saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan, agar kita mula sedar akan tanggungjawab kita yang telah kita lalai selama ini. Jangan melihat apa yang telah lepas. Kita kena mencongak masa depan. Yang dah lepas, tak ada jam. Sekarang masa depan, kita dah tahu kita ada kewajipan. Buat ikut kemampuan. Jangan kata saya dah tua, saya tak boleh buat. Yang tua pun boleh buat ikut kemampuan sendiri. Ikut kemampuan sendiri, tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, itulah caranya untuk kita kembali menghidupkan semula sunnah Nabi SAW yang paling utama itu. Sunnah yang paling utama apa tuan-tuan dan puan? Dakwah illallah. Jadi insyaAllah sekarang tuan-tuan dan puan, mungkin kita boleh buka peluang untuk semua bertanya soalan. Satu syarat. Syaratnya ialah kena tanya soalan yang senang-senang, supaya bila saya jawab, saya nampak hebat. Jadi dipersilakan tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, ini masalah. Dia tanya pandangan ni. Banyak yang kalau kita terutama dalam Islam dan mana bapak dan mana bapak yang tak tahu. Jadi yang kedua masalah umat Islam jadinya nanti jadi kalau kita yang kita orang kawin sudah nanti, tapi amalannya kurang nanti. Sebagai contoh, kalau kita hanya ada yang mengaji dan tidak lalu mengaji, dan kalau masih tanda itu jadi maka itu jadi, tapi amalan kita tidak. Ini kita pandangan. Okey, ada dua kenyataan bercampur dengan soalan. Yang pertama adalah dia bertanya tentang selepas kembali ke Islam, adakah ibu bapa kita juga adalah pemeluk Islam? Jawapannya adalah belum. Mereka belum pemeluk Islam, tetapi saya masih sedang berusaha. Dan bagi mereka yang pernah mendengar ceramah saya di Masjid Asy-Syarif Meru tempoh hari, pasti akan tahu saya ada bawa sekali ibu bapa saya. Maksudnya mereka tidak takut untuk masuk masjid,
Malahan mereka sendiri yang minta untuk ikut saya dengan ceramah. Jadi sebenarnya ini pun rayuan saya untuk tuan-tuan perempuan. Kalau boleh, kasih dan surau, bukalah peluang untuk orang belum Islam, buatlah aktiviti, sambutlah kehadiran mereka, masuk ke masjid, terangkan kepada mereka Islam. Janganlah pula bila masjid tu Cina boleh bina, lepas sudah siap Cina kena keluar. Boleh kan? Jadi itulah tentang ibu bapa saya, mereka belum bisa bagi, tapi masih sedang mencuba. Saya harap tuan-tuan perempuan boleh tolong doa-doakan. Bukan untuk saya saja, sebab ada sahabat saya yang bersama dengan saya, ada 3, termasuk saya 4 yang kembali kepada Islam. Ibu bapa kami pun semua belum Islam, adik-beradik pun belum. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan tolong doakan untuk kami semua, agar ibu bapa kami diberikan hidayah dan berikan kekuatan untuk kami terus berdakwah, dan juga untuk tuan-tuan perempuan sekali. Amin. Soalan kedua adalah orang umat Islam memilih sunnah. Bila nak kahwin, laki ni terutamanya, ini tuan yang cakap bukan saya cakap bagi, tapi tuan boleh pastikan saya selamat keluar lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan yang cakap bukan saya cakap. Dia kata bila laki ni nak kahwin, kahwin ikut sunnah. Kata bila nak kahwin lebih, ikut sunnah. Kan? Makan pakai 3 jari, sunnah. Bila pergi ke bilik air, kaki kiri. Tapi kadang-kadang bila saya tengok minum pun tak ikut sunnah. Minum tangan kiri. Bila merokok tangan kanan, sunnah. Boleh kan? Jadi bagaimana? Amal sunnah separuh-separuh. Beginilah. Ada sunnah yang harus, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib. Betul kan? Jadi kalau bab sunnah yang sunat ataupun yang harus, kita lakukan sebaik mungkin. Sebab sangat mudah. Contoh antara sunnah Nabi, saya harap tak ada yang terasa ini daripada diri saya sendiri. Saya tak berniat nak menegur sesiapa. Contoh, janggut. Janggut ni sunnah tak? Sunnah kan? Rasa-rasanya, biasa tak tuan-tuan perempuan lihat Cina ada simpan janggut? Ada. Yang satu pong semua tu. Dia ada janggut betul tak? Tak bermaksud saya satu pong lah kan? Janggut ni orang Cina jarang simpan. Tapi setelah saya mula belajar dan saya tahu Nabi SAW suruh perintahkan untuk simpan janggut, dan dia galakkan simpan janggut. Saya tak fikir 2 kali, saya simpan. Saya tak mau cakap tentang diri saya. Nanti orang cakap saya masuk bakul, angkat bakul. Saya cakap seorang sahabat yang bersama dengan saya, yang duduk di sini tadi. Nama dia Taufik Cheng Hong Leong. Baru kembali pada Islam 2 bulan setengah yang lepas. Okey, 2 bulan setengah yang lepas. Bila sahaja dia memeluk Islam, beberapa hari kemudian, kan kalau kita lama tak shave, dia akan nampak kan. Beberapa hari kemudian saya jumpa dia, saya nampak dia dah tak ada janggut. Saya kata, kenapa? Dia tak ada ni mobil shaver ke? Apa jawapan dia? Ini mu'alaf tau, masa dia baru masuk Islam tak lama tau. Dia jawab saya, kalau tak percaya nanti kalau apa-apa pergi cek janggut dia tu betul tak? Dia cakap dengan saya, brother, saya tahu our Prophet Muhammad, okay, he loved us and he asked us, dia suruh kami simpan janggut, dan dia ada janggut untuk membuktikan saya cinta kepada dia. Allah. Dan ini benda yang mudah untuk saya ikut. Dia kata, saya mau simpan janggut. Tapi kan mak bapak dia tak tahu Islam lagi. Dia punya keluarga dengan rakan-rakan sekerja kan majoriti bukan Islam, tak takut, tak apalah, saya reda, saya yakin dengan janji Allah. Nampak tak? Senang tak? Tak, senang saja. Kita tak payah pergi junam dia tahun nak tanam, tak payah. Biarkan dia tumbuh saja. Lepas tu bagi kemas, itu saja. Maksud saya, benda yang mudah kita dapat. Betul tak? Kita tidur pun dapat pahala, betul tak? Mudah. Berpakaian kita ke, janji menutup aurat ke, makan dia, cara Nabi melayan orang. Jangan kata ikut sunnah-sunnah makan minum, pilih air, tapi sunnah adab kita tak ikut. Hak jiran kita dah tunaikan belum? Nabi selalu bila dia masak ke apa ke, dia pasti akan mulakan dengan jiran sebelah kanan dia. Tak ada salah, Islam ke bukan Islam ke, dia akan bagi makanan kat dia. Kita dah bagi belum? Kadang-kadang kita tutup, jiran sebelah kita frust dia. Kalau istilah apa brutal sikit, kita kata frust nongking. Pasal apa? Bini kita tadi dah masak, ustazah tu masak sedap. Dia masak, isteri kita masak kat dapur, bau rendang punya lah sedap. Dengan tempe lagi kan. Dia ingat, wanginya sedap. Lalang kita tak bagi dia pun. Kita makan kat rumah.
Maksudnya kalau boleh kita amalkan sunnah. Yang sunnah tu buat sekali mungkin. Tetapi sunnah yang wajib tu tak ada pilihan. Tak ada pilihan, kita laksanakan. Jadi saya harap itu boleh jawab soalan tuan. Boleh tuan? Ya. Wallahualam. Ada soalan lagi daripada perempuan di sini benar kan bercakap tak? Boleh InsyaAllah. Perempuan ada soalan ke Muslimah? Kalau mungkin ada surat cinta. Kalau perempuan tak ada, lelaki ada tak? Kalau tak ada, kita boleh tutup cepat. Saya pun boleh bagi dulu. Ada soalan daripada tuan-tuan di luar? Tidak ada? Okey tuan, silakan tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan dan satu meminta persetujuan. Saya pergi kepada yang kedua dulu. Iaitu, bolehkah dikatakan setuju tak kalau dikatakan bahawa kita menunjukkan akhlak yang baik, kita bekerja dengan baik, kita buat segala-galanya dengan baik, menunjukkan akhlak yang baik, itu juga dakwah? Jawapan saya, absolutely yes. Yes. Tak ada khilaf. Yes. Sebab mudah. Sunnah Nabi sendiri. Sebelum Nabi dilantik sebagai Nabi, Nabi SAW sendiri sudah buat branding, penjenamaan. Dia buat advertising. Apa branding Nabi? Al-Amin. Betul tak? Ketika dia dah dilantik sebagai Nabi pun, orang musyrikin memerangi Nabi pun, mereka tetap simpan dia dengan Nabi, percaya kepada Nabi sehingga tahap itu. Maksudnya kita Islam, macam yang tuan cakap, saya sangat setuju. Kalau setiap daripada kita, akhlak kita jaga. Kita jumpa orang, kita senyum. Okey, kita tolong orang. Jangan memilih. Kafir ni, tak boleh ini kafir, tapi tolong. Tak. Kita bantu. Bila kita kerja, contoh kita waktu lunch 12 ke 1, tapi Zohor pukul 1.30 contoh. Maksudnya, Zohor tu kita nak keluar solat. Mungkin kita ambil masa 15 minit. Jadi, kalau kita balik pukul 5, sepatutnya, saya akan balik pukul 5. Balik 5 subuh. Sebab kita dah ambil hak bos. Bagi balik kepada bos. Bila dia cakap macam tu, kenapa kamu balik surah pukul 5? Tak ada bos. Tadi saya masuk solat, saya sampai 15 minit. So, saya kena bagi balik. Sebab saya takut loh, nanti dekat dunia, dekat akhirat lah, Allah tanya sama saya, okey, itu 15 minit yang surah kasih masa, ini surah angkat. You ada kasih balik bos tak? Saya tak boleh jawab. So, ini pun dakwah juga. Dakwah secara tidak sengaja. Contoh kalau ada perniaga. Sesiapa yang memiliki kedai runcit, tolong kedai runcit kita, pastikan habuk-habuk tu kasih bersihkan. Ya. Lepas tu, jujur sikit. Bagi bersih, bagi wangi. Restoran kita, biar nampak kemas. Jangan pula satu tangan merokok kat sini, langsung ambil ni, campak masak. Rokok. Saya tak mahu sebut isu rokok. Cuma saya nak sebut dalam isu kebersihan kita. Lagi contoh, senang saja, banyak contoh. Betul tak? Sebelum kita masuk tandas, kita biasanya di masjid-masjid, di surau-surau kita akan nampak kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Bila kita masuk tandas, macam mana iman kita? Iman kita terus jadi lemah, betul tak? Tandas bersih tak? Biasanya tak bersih. Dan biasanya, orang Islam akan kata, pihak surau, pihak masjid tak bersihkan. Apa ni? Di masjid tidur ke? Betul? Tapi tidak. Siapa yang guna tandas tu? Orang yang mengadu tu guna tandas kan? Boleh tak kalau kita masuk, kita nampak kotor, kita ambil kain tu, kita siram sikit, kasih bersih? Kenapa tak boleh? Bersih tak? Mau panggil menteri, mau panggil media datang? Tidak. Ambil gambar saya sedang siram tandas. Nak orang puji ke? No, itu pun cara kita buat, jaga kebersihan. Dan saya bagi banyak contoh lah. Ini juga termasuk dengan soalan yang kedua, iaitu cara-cara kita berdakwah. Yang biasanya saya nampak ada orang Islam kat belakang punyalah cantik letak kita I love Rasulullah. Lepas tu tulis we follow Quran and Sunnah. We are Muslim. We are proud to be a Muslim. Alhamdulillah. Macam hebat kan? Dan tu kan sekali kita nampak ada benda keluar daripada kita.
Rupa-rupanya ini ajaran Rasulullah ke? Kadang kita tak sengaja kan? Anak kita pun ikut kita. Turunkan kitab, buang. Lepas tu bawa kereta dengan I love Rasulullah pada sini. So, akhlak kita, pada kata Tuhan, saya sangat setuju. Akhlak jalan dulu. Jangan jadi macam Allah kata dalam surah Sof, surah 61 ayat 2 dan 3. Celakalah keadaan mereka yang mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tak lakukan. Bila kita kata kita kena buat, akhlak kita akan dipertanggungjawabkan. Saya cuba nak kupas sikit tentang akhlak kita yang kadang-kadang kita tak perasan. Betul tak, kadang-kadang kita ada satu jenis perasaan yang mengatakan jika aku solat, insyaAllah aku dan solat sunat, insyaAllah aku mampu ke jannah. Ada chance. Walaupun akhlak aku teruk. Tapi sebenarnya kalau ikut hadis sebenarnya tidak. Kalau solat kita baik, sedekah kita banyak, amal jariah kita banyak, tapi akhlak kita buruk, berarti jahanam berbalik. Nak dalil? Senang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa pendapat kau jikalau seorang perempuan itu solatnya bagus, dia ada solat sunat, banyak solat, sedekahnya bagus, banyak amalan dia lebih-lebih, sangat bagus. Tetapi ya Rasulullah, dia bersikap buruk kepada jirannya. Apa pendapat kau ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jikalau apa yang kau katakan itu betul dan perempuan itu mengakhiri hayatnya dengan begitu, melayan jirannya dengan buruk, maka tempat akhirnya adalah nar, jahanam." Abu Hurairah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa pula pendapat kau jikalau ada seorang perempuan solat dia biasa-biasa saja, tak ada solat sunat, puasa pun biasa, tak ada lebih-lebih, zakat saja, tak ada sedekah lebih, tetapi ya Rasulullah, dia sikap dia sangat baik kepada jiran dia." Maka Rasulullah menjawab, "Jikalau apa yang kau katakan adalah betul, maka tempat akhirnya adalah Jannatul Firdaus, jannah." Betul tak akhlak? So, ingat akhlak kita. Jadi saya harap itu antara beberapa contoh kita boleh berdakwah. Sebab kalau saya nak bagi tahu contoh, banyak. Saya rasa pukul 12 tu tak habis, boleh ke? InsyaAllah. Okey, sekarang ni ada satu soalan tertulis di sini. Macam mana persediaan dan cara kita untuk berdakwah pada non-Muslim? Adakah cara terbaik mereka menerima? Okey, macam mana persediaan kita? Of course, apa-apa pun persediaan mesti didasari dengan innama a'malu binniyat. Niat kita. Niat kita kena demi Allah. Jangan dakwah sebab hari ini berada Firdaus suruh you pergi dakwah. Tak. Jangan dakwah sebab kata kawan aku pergi buat, aku tak buat, malu aku. Tak dapat apa-apa. Habuk pun tak. Niat kita dulu. Yang kedua, ilmu. Tetapi itu tak bermakna bila saya cakap ilmu, kita kena hafal Quran dulu baru boleh pergi dakwah. Kena baca kata dulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim baru boleh dakwah. Tak. Pastikan maksud saya ilmu ialah bila kita sampaikan benda itu, kita tak tahu, cakap tak tahu. Jangan goreng. Okey? Jangan goreng. Just cakap tak tahu. Sebab berkata tidak tahu itu juga merupakan sebahagian daripada ilmu. Just cakap tak tahu. Okey? Lagi satu, persediaan dia ialah kita kena istiqomah. Bermula itu amat mudah, tetapi untuk istiqomah itu yang paling susah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, amalan yang Allah paling sukai adalah dia istiqomah walaupun sedikit. Jangan pula hari ini lepas dengar ceramah ni, bersungguh-sungguh aku nak buat dakwah. Pukul 12 tengah malam kau kawan, babe, aku nak ajak kau keluar, aku nak dakwah pada kau. Orang nak tidur. Relax, sabar, esok dah buat istiqomah. Janji setiap hari kita buat sikit-sikit, walaupun pada orang yang sama. Apa cara dia? Contoh tadi saya dah bagi tahu tentang akhlak kita. Lagi, cara dia, kita masak masakan. Ini juga sunnah Nabi. Dalam Sahih Muslim, Nabi nampak Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memasak. Nabi tanya, "Ya Abu Dzar, apa yang kau buat ini?" Maka Abu Dzar menjawab, "Sesungguhnya ya Rasulullah, aku sedang memasak sup." Nabi kata, "Ya Abu Dzar, tambahkanlah air, tambahkanlah daging dan edarkanlah kepada mereka di sekelilingmu." Ini sunnah Nabi juga. Nabi perintahkan. Maksudnya kita berdakwah dengan makanan juga, no problem. Okey?
Dan banyak-banyak lagi cara. Ataupun belikan buku kecil tentang Islam. Jangan beli kitab fikih sunnah jangan beli kitab Sahih Bukhari berapa jilid secara Sahih Muslim. Jangan. Beli kitab yang kecil dan buku kecil-kecil dalam RM3, RM5 ada. Dan jangan beli buku tentang wirid. Orang Islam sendiri kadang-kadang tak tahu baca, kita beli buku wirid untuk orang belum Islam baca. Dia pun tak faham ni. Just bagi dia ilmu tentang buku tentang Islam, hadiah pada mereka. Itu berbagai cara. Tetapi apa-apa cara pun saya bagi tahu, ingat, apa-apa cara yang kita fikir yang tidak bercakap dengan Islam, itu adalah cara. Tidak ada cara terbaik untuk berdakwah. Kerana setiap jawapan dan setiap cara dia mungkin berkesan, bergantung kepada individu, bergantung kepada situasi dan keadaan. Jadi gunakan apa saja cara yang tuan-tuan rasa boleh. InsyaAllah. Wallahualam. Ada soalan tadi? Tidak ada? 3, 2, 1. Alhamdulillah. Baik. Saya pun pernah. Okey, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, itu sahaja tentang perkongsian saya. Dan saya berharap jikalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang rasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, permintaan saya satu sahaja, iaitu tolong jangan cakap belakang. Datang kepada saya, tegur saya depan-depan. Sebab apa? Saya tak mahu tuan-tuan dan puan kehilangan pahala. Sebab tuan-tuan dan puan pahala tu tak banyak. Nak bagi pahala kat saya pula. Jangan mengumpat saya belakang. Cakap depan-depan tegur. Kerana saya rasa tak sesuai. Saya rasa saya tak setuju dengan awak cakap, cadangan awak. Cakap je, saya okey. Dan kalau boleh tegur saya belakang-belakang lah kan. Janganlah tegur ramai-ramai. Imam Syafi'i kata, sesungguhnya aku lebih suka kalau kalian menegur aku secara senyap dan bukannya di kalian ramai. Kerana aku tidak menyukai. Jadi bukan tegur tak saya dengan baik-baik. Aku tak suka semua. Okey, relax. Dan saya dua pengumuman sahaja untuk tuan-tuan dan puan. Yang pertama, insyaAllah saya dengan rombongan saya daripada NGO Malaysia United Muslim. Kami mempunyai sebuah bangunan. Bangunan itu diwakafkan oleh seorang lelaki Melayu, berbangsa Melayu, beragama Islam. Bangunan itu berharga RM2 juta dan dia telah belikan secara tunai dan diwakafkan kepada kami untuk kegunaan aktiviti-aktiviti dakwah kami. Jadi di sini saya nak maklumkan, saya bukan merayu derma. Saya cuma buka peluang kepada tuan-tuan dan puan yang berminat nak jana saham akhirat. Kan kat dunia kita ada ASB, ASN kan. Ini saya bagi amanah saham akhirat. Sebab tugas kami, objektif penubuhan NGO kami adalah berdakwah kepada orang belum Islam, mengajak mereka kepada Islam, dan juga menasihati, memperbetulkan orang Islam sendiri dan buat kelas. Jadi di tempat kami renovation dah siap dan kelas-kelas akan diadakan secara percuma. Jadi wang yang tuan-tuan dan puan salurkan itu akan digunakan untuk membayar bil utility, operasi gaji staf dan sebagainya, mencetak Quran, mencetak risalah. Dan manfaatnya ialah dalam satu hadis Nabi kata, sesiapa yang membantu seseorang itu untuk berjihad dengan hartanya ataupun seumpamanya adalah seolah-olah dia telah berjihad. Kalau kami berdakwah, ada orang masuk Islam, Allah bagi hidayah. Tuan-tuan dan puan dapat tak manfaat? Tuan-tuan dan puan juga dapat manfaat pahala tersebut. Saya tak merayu, tolong jangan kata saya merayu. Saya tak merayu. Saya cuma buka peluang, kami ada buka tabung. Yang terakhir, kami ada bawa satu t-shirt muslimah, saya minta maaf, baju muslimah dah habis. Sebab muslimah ni dia suka berdakwah. Baju ini ada saiz kanak-kanak dengan orang dewasa. Ini yang depan, yang belakang dia lagi comel. Ini macam jersey bola sepak, maklumlah kan, saya kan main bola. Okey, baju ini tuan-tuan dan puan boleh beli dan pakai untuk dakwah. Sebab baju ini masa saya buat umrah, saya pakai baju ini pergi ke Masjid Nabawi. Dalam perjalanan nak pergi tu, ada seorang lelaki dia panggil saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Panggil apa, tak panggil nama saya, jalan je lah. Kali kedua dia panggil lagi, Assalamualaikum. Ni, yes, you.
Saya tengok pakai baju ni. Yes, what can I do for you? Kata, your shirt is very nice. I want to take photo. Saya pun apa lagi? Saya pun bangun macam ni lah. Kemudian kat depan, Lala kata, no, I want you to tepi lah. Lala saya ambil gambar. Macam Miss Uni, macam iklan shampoo pula. Jadi baju ni insyaAllah mendapat sambutan yang amat baik. Harga pun Alhamdulillah semua mampu miliki. Jadi ini dua perkara semua ada di luar. Sebelum saya mengakhiri, saya nak minta maaf dulu. Kemudian saya akan bagi cerita. Saya nak minta maaf kalau ada yang tersinggung. Bukan niat saya. Saya harap perkongsian tadi memberikan manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan puan-puan. Dan saya berdoa kepada Allah. Biasanya ceramah ada dua golongan. Satu golongan yang dengan ceramah yang sama, dia dengar-dengar, dia keluar, dia buat, dia tak tahu. Satu lagi golongan, dia dengan ceramah, dia diberikan rahmat oleh Allah untuk berubah, nak buat sesuatu, maka mereka keluar daripada surau ini dan mereka berniat dan mereka istiqomah. Saya berdoa kepada Allah agar yang keluar daripada surau ini adalah daripada golongan kedua. Dan saya berdoa kepada Allah agar memberikan kekuatan dan agar kita istiqomah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita juga istiqomah dalam berdakwah kepada mereka yang belum Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan puan, saya nak akhiri dengan satu cerita, boleh tak? Boleh lah kan? Boleh lah please. Boleh. Kena minta tolong dulu. Okey. Kena tak Pak Pandey? Nah, saya belum cerita dah gelap dah. Macam mana? Apa nama isteri Pak Pandey? Mak Andi kan? Kiranya satu hari Pak Andi cakap dengan Mak Andi, sayang ayah, tanpamu duniaku tidak bermakna. Jadi Mak Andi jawab, sayang ayah, tanpamu duniaku aku lagi bermakna. Dan dikatakan satu hari Mak Andi, dia telah pergi memetik satu buah daripada sebatang pokok. Dan dikatakan pokok itu milik raja yang sangat zalim, yang hukumannya bunuh raja. Jadi pegawai dia telah tahu Mak Andi telah ambil buah tersebut. Jadi mereka datang tangkap Pak Pandey dan Mak Andi. Pak Pandey dan Mak Andi takutlah. Jadi dia pun, apa ni, macam mana? Tak kena bunuh, takkan makan buah kena bunuh, kan? So raja cakap, aku akan lepaskan kamu berdua jikalau kamu mampu menjawab 3 soalan aku. Maka biasalah lelaki ni selalu jadi hero. Pak Pandey pun dengan selamanya dia keluar lah, saya akan jawab. Mak Andi dah berdoa, Pak Pandey ini tidak betul. Jadi soalan dia bukan dalam bentuk lisan, soalan dia dalam bentuk bahasa isyarat. Lagi teruk. Soalan pertama daripada raja. Raja cakap, Pak Pandey jawab. 2. Soalan kedua, raja cakap. 5. Pak Pandey jawab. Soalan ketiga, 5 jawapan 6. raja keluarkan sebiji telur daripada poket dia, tunjuk kat Pak Pandey. Kebetulan pula dalam poket Pak Pandey ada satu biji bawang. Dia pun keluarkan bawang. Dan akhirnya raja melepaskan mereka. Maksudnya dia dapat jawab dengan betul lah. Tapi pegawai raja dengan Mak Andi itu bingung-bingung, apa yang jadi? Jadi pegawai tanya kepada raja, tuanku, tadi apa yang tuanku tanya kepada Pak Pandey? Dia kata begini, aku tanya kat dia, dia boleh jawab semua. Bila tuanku, apa yang tuanku tanya? Apa jawapan dia? Aku cakap dengan dia, sesungguhnya La ilaha illallah, hanya Allah sahaja yang wujud. Dia cakap dengan aku, ya, dan Islam ditegakkan dengan 2 kalimah syahadah. Nampak? Lalu aku cakap dengan dia, semua ini Allah yang punya, Allah yang cipta. Dia kata, memang dengan kudrat Allah. Hebat, Pak Pandey. Soalan ketiga, dia kata, bumi ini macam telur. Betul dia. Pak Pandey boleh jawab. Dia kata, memang betul, bumi macam telur. Dan bumi ini dilapisi oleh 7 langit. Kan bawah ada 7 lapisan. Jadi balik, Mak Andi jawab, ayah, tadi apa jawapan dia? Hebat ayah. Pertama kali aku lihat. Jadi Pak Pandey cakap, tu, raja tu cakap dengan aku, sebagai balas, sebagai apa, ganti rugi, dia nak untuk kau makan dia punya buah tu, dia nak ambil apa, kambing kita seekor. Aku cakap tak apa, aku bagi kau 2. Lepas tu
Bila aku cakap bagi dua, dia pula lebih-lebih. Dia pula kata, tak nak, aku nak semua. Aku cakap, ini kau kena. Lalas, dia cakap dengan aku, tak apa, kita berdamai. Kita makan telur goreng saja. Maka, aku cakap dengan dia, tak boleh, tak sedap, kena letak bawang, telur dadah. Memang gelap kan? Tapi ini juga sebagai penutup syirai, iaitu begitulah kita. Kadang-kadang kita menganggap orang belum Islam memahami Islam, sedangkan kita sendiri tak sampaikan perkara yang sebenar lagi. Perumpamaan ini lah, kena tak? Betul tak? Kita masing-masing anggap aku faham, kau faham, aku rasa kau tahu. I thought you know, I thought you know, I thought. End up, tak ada orang bagi tahu. So, bersuara minta kepastian. Jadi, sekali lagi, terima kasih tuan-tuan dan puan kerana bersama dengan kami, dan insyaAllah kalau panjang umur, yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Wa akhiru da'wana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.